dan daripada keunikan itu turun kepada authenticity ataupun ketulinan. Jadi yang pertamanya, kita bayangkannya, kalau kita nak tarik pelancong dari segi pantai yang indah, gunung ganang yang dingin, ataupun hutan-hutan belantara yang tebal, itu semua memang bagus, tapi banyak negara lain pun ada. Jadi sekarang kita fikir apa yang boleh kita gunakan untuk tarik pelancong supaya datang ke pantai kita, supaya datang ke gunung kita, supaya datang ke hutan kita dan kampung-kampung kita, ialah apa-apalah. Jadi di sinilah datangnya uniqueness itu, konsep keunikan yang kita harus tonjolkan, seperti yang dalam penulisan saya, Puteri Santubong, Puteri Sejinjam, macam-macam lagi. Sebab itu memang lahir daripada bumi Malaysia sendiri. Jadi itu memang tak ada di tempat lain. Jadi cerita-cerita itu pula harus ditonjolkan. Sebab itu contohnya cerita, dan seperti yang saudara Alex sebut tadi, kita memang ada local architecture, seni bina tempatan yang unik, yang di tempat lain tak ada, ataupun kalau ada pun sebab kita memang serumpun. Jadi itu pun harus kita tonjolkan. Tapi yang sedihnya sekarang, ramai rakyat kita masih terpengaruh dengan pengaruh kolonialisme dulu yang menerapkan dalam fikiran kita segala yang ada pada diri kita itu tak bagus, dan segala yang diberikan oleh kolonial itu bagus. Jadi sampai sekarang kita masih agak terbawa-bawa. Tapi saya suka hati melihat dalam kebelakangan ini, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dah mula kita menghargai kembali apa yang memang asli kepada kita, seni bina, tarian-tarian ataupun cerita-cerita dongeng dan sebagainya, dan kita tak segan silu lagi untuk mengetengahkan semua perkara yang memang menjadi unik ini. Dan untuk membawa ke tahap lagi satu lagi, ketulinan tadi ada dua lagi cabang. Satu ialah ketulinan itu, satunya ialah keaslian ketulinan itu. Tulen itu satu, tapi dia mesti asli. Maksudnya, kalau kita nak tunjukkan satu rumah tradisional, rumah tradisional mungkin reka bentuknya tulen, tapi pelancong kalau boleh dia nak tengok yang asli, yang dibina 100 tahun dulu tu, itu yang dia nak tengok, bukan replika kalau boleh. Tapi kalau memang diketahui rumah yang memang asal tu memang terbakar dengan sendiri, ada kemalangan terjadi, kita bina semula dengan authenticity yang betul, bolehlah diterima. Tapi sebaik-baiknya yang asli. Jadi di sini saya ingin sebutkan, kalau ada orang kampung yang ada rumah umum, janganlah robohkan rumah tu. Simpanlah rumah tu. Kalau tak boleh, tak mampu nak jaga, panggillah pihak museum ke pihak mana-mana yang cintakan warisan kita untuk tolong. Sebab itu boleh dijadikan tarikan pelancong. Itu satu cabang, maksudnya keasliannya. Lagi satu ialah keikhlasannya. Keikhlasannya itu. Jadi yang ni di bahagian besar bahagiannya pada para jurupandu pelancong, tapi juga pada seluruh rakyat. Kita mesti ikhlas mau menonjolkan apa yang ada pada diri kita. Sebab kalaupun sesuatu itu autentik ataupun tulen, tapi kalau tak ditunjukkan dengan ikhlas, hanya dengan mata duitannya saja pun tak, itu juga akan menutup selera ini. Jadi kita mesti imbangkan antara economic benefit. Memang economic benefit itu halal, bukannya haram. Cumanya para pelancong kita pun, kita tak suka bila kita pergi negara lain pun terlalu komersial. Kita faham dia mesti buat duit juga, tak ada masalah, tapi janganlah sampai kita hanya buat untuk wangnya semata-mata. Kita mesti ada passionnya, mesti ada rasa semangat dan cintanya itu. Jadi itu yang Okey, saya terpaksa berhenti rehat sekali lagi, tapi bila terkembali nanti, perbahasan di banyak negara ialah berkenaan dengan cabaran seterusnya yang mungkin akan dihadapi oleh negara-negara mereka adalah satu, dia kata perubahan iklim. Kita bincang lepas ni bagaimana kita harus bersedia ke arah itu. Kedua, dia kata ekonomi yang agak kurang stabil di merata dunia, dan kita baru-baru ni pun kita pun ada dengar pengumuman mungkin suku-suku yang akan datang ni tak berapa nak bagus, tapi masih bagus lagi. Jadi apakah maksudnya itu kepada industri pelancongan, dan juga orang kata jurang pembangunan negara ada yang tinggi, pembangunan ada yang, jadi bagaimana itu semua akan orang kata memberi impak kepada bidang industri pelancongan negara kita berinternet. Kita akan kembali selepas ini.
Baiklah, kita teruskan perbincangan itu. Banyak negara sekarang membahaskan dan juga mereka mahu bersedia apabila dia kata satu dunia akan mengalami, orang kata, dan dah pun mengalami perubahan iklim. Ya. Jadi sejauh manakah Malaysia ni orang kata bersedia ke arah itu? Mungkin Prof boleh jawab ni, kerana beberapa tahun lalu saya di salah sebuah negeri di Pantai Timur. Bila saya pergi beberapa ni, hotel ni dah dekat sangat dengan laut, erosion, hakisannya. Malangnya kebanyakan daripada resort kita memang asalnya lah bermula dari kawasan pantai lah, coastal areas kan. Dan ini ialah terdedah kepada hakisan. Dan dengan adanya apa yang dijangka rise in sea level, dan kajian telah dibuatlah oleh berbagai pihak lah, seperti daripada PF ditunjukkan, dimodelkan bahawa kalau berlakulah sea level rise kan 3 meter pun akan tenggelam lah. Kebanyakan daripada kita punya coastal resorts, kita punya airport dan tenggelam, kecuali contoh Beijing yang sangat di dalam lah. So ini adalah masalah yang sangat ketara dari segi perubahan dari segi climate change ni, dan juga masalah-masalah dari segi coastal, jadi bleaching of the coral reefs dan sebagainya lah. Dan nyata sekarang apa yang berlaku di Pulau Redang, Pulau Perhentian, di mana terpaksa ditutup lah sebahagian-sebahagian daripada coastal coral reef ni. Dan ini memerlukan satu langkah yang sangat drastik lah. Kita ada dua pilihan lah, sama ada kita pergi melalui undang-undang, iaitu agensi yang terlibat ini seperti Taman Laut dan sebagainya kan, menggunakan undang-undang menghadkan pembangunan, atau kita menggunakan cara sukarela yang ini lebih kepada industri lah, seperti codes of conduct, di mana setiap agensi yang terlibat itu boleh mengambil langkah sendirilah. Contohnya untuk mengajar kan, seperti masa pergi diving itu diberi tahu kepada kan divers apa langkah-langkah yang perlu dibuat, do's and don'ts dan sebagainya lah. Kadang-kadang yang ini lebih berkesan dari undang-undang, sebab kita undang-undang ni ada tapi enforcement sangat sukar kan. Kalau industri boleh sedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar ini dan kesannya terhadap nanti pelancongan sendiri kan, maka ramai lagi lah saya rasa pihak agensi pelancongan akan mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif lah. Jadi bagaimana orang kata di satu tempat tu kita promosi supaya ramai orang datang, tapi bila ramai orang datang, orang kata carrying capacity kawasan-kawasan tertentu tu tak boleh mampu nak menampung. Jadi bagaimana pendekatan yang sebaiknya, Saudara Najib? Semasa kita rehat tadi, Saudara Najib ada kata macam Bali pun banyak berubah kan, terlalu ramai orang datang sebagainya. Jadi cara yang terbaik untuk mengatasi ini, kerana ekonomi itu tidak salah kan, tidak haram dia punya hukumnya, tetapi bagaimana nak menentukan ianya akan orang kata akhirnya menang-menang, keadaan alam sekitar pun menang, mereka yang mengusahakan juga menang. Saya lihat untuk menjawab persoalan ini, bukanlah menjawab tapi untuk menangani persoalan ini, ada yang serta-merta saya boleh fikir 3 perkara. Satu, mungkin yang terbaik ialah pendidikan, education. Maksudnya pendidikan kepada stakeholder ataupun orang yang mempunyai kepentingan di tempat itu sendiri. Dia harus tahu sejauh mana tempat dia itu boleh menampung berapa banyak pelancong yang boleh datang sebelum ianya rosak dia punya alam sekitar, lingkungan dia semua. Jadi dengan sekurang-kurangnya dengan pendidikan yang cukup pada orang yang menjadi stakeholder itu, dia sendiri boleh mencapai penyelesaian yang lebih lokal, yang lebih sesuai. Itu satu. Tapi itu kadang-kadang lebih mudah dicakap daripada dibuat. Lagi satu ialah ataupun lagi dua ialah dua cara yang mungkin tidak berapa sempurna, tapi kadang-kadang mungkin terpaksa dibuat. Satu ialah, lagi satu seperti yang Sipadan buat, yakni memang menghadkan satu hari sekian banyak orang saja. Tapi itu pun agak ialah tak sempurna, sebab nanti ramai orang kata alah kita tak dapat pergi, waiting listnya, masa menunggu sekian panjang. Itu satu hal. Tapi lah daripada tempat tu rosak, lebih baiklah kita buat sesuatu seperti itu. Lagi satu ialah di mana tempat itu sendiri, maksudnya dan ini mungkin paling tak sempurna, tapi setengah